Ya, Presiden Prancis François Hollande melakukan kunjungan kenegaraannya ke Indonesia. Presiden Joko Widodo siang ini menerima secara resmi kedatangan pemimpin Prancis itu di Istana Kepresidenan. Keduanya akan menandatangani sejumlah kesepakatan yang salah satu diantaranya adalah soal kerjasama di bidang kemaritiman dan juga ekonomi kreatif. Kita akan langsung menuju ke Istana Kepresidenan untuk menyaksikan penandatanganan bilateral antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Prancis. Seperti Anda bisa saksikan di layar kaca Anda. Persiapan masih tengah dilakukan. Kita lihat ini dia Presiden Jokowi dan The President of the Republic of Indonesia and the President of the French Republic are entering the Presidential Hall, Merdeka Palace. Signing ceremony, signed by the government of the Republic of Indonesia and the government of French Republic. Penandatanganan perjanjian, pernyataan kehendak tentang peningkatan kerjasama pertahanan oleh Menteri Pertahanan Bapak Ria-Mizard Triakudu dan Menteri Pertahanan Bapak Jean-Yves Le Drian. Signature d'une lettre d'intention de coopération en matière de défense. Le signataire pour la France est M. Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense, et le signataire pour l'Indonésie est M. Ria-Mizard Triakudu, ministre de la Défense. Bisa Anda saksikan di layar kaca Anda bahwa saat ini tengah ditandatangani kesepakatan atau bilateral meeting atau kesepakatan bilateral antara Menteri Pertahanan Republik Indonesia Ria-Mizard Triakudu dengan Menteri Pertahanan Prancis Jean-Yves Le Drian. Kita sendiri belum mengetahui apa saja detailnya kesepakatan di bidang pertahanan yang ditandatangani oleh dua Menteri Pertahanan. Disaksikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Presiden Prancis François Hollande di belakangnya. Kita ketahui ada beberapa kesepakatan bilateral yang diperkirakan akan ditandatangani pada siang hari ini. Selain di bidang pertahanan, ada juga di bidang kemaritiman, kebudayaan, ekonomi kreatif, industri, bahkan juga pariwisata. Ini dia Menteri Pertahanan Republik Indonesia Jenderal Purnawirawan Ria-Mizard Triakudu dengan Menteri Pertahanan Prancis Jean-Yves Le Drian. Perjanjian mengenai kerjasama di bidang pembangunan perkotaan berkelanjutan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Bapak Basuki Hadi Mulyono dan Menteri Industri, Digitalisasi dan Inovasi Bapak Christophe Sirouk. Signature d'un accord dans le domaine du développement urbain durable. Le signataire pour la France est M. Christophe Sirouk, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances, chargé de l'industrie, du numérique et de l'innovation. Ini dia penandatanganan kerjasama lagi di bidang lainnya, yaitu pembangunan perkotaan. Kalau saya tidak salah mendengarnya, ditandatangani oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono dan Menteri Muda Urusan Industri, Digital dan Inovasi Prancis Christophe Sirouk.
penandatanganan kerjasama antara Indonesia dan Perancis yang kedua setelah kerjasama di bidang pertahanan yang ditandatangani oleh Menteri Pertahanan Ria Mizat Triakudu, Menteri Pertahanan Indonesia, dengan Menteri Pertahanan Perancis Jean-Yves Le Drian tadi. Kali ini penandatanganan di sektor lainnya di bidang pembangunan perkotaan yang berkelanjutan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono dengan Menteri Muda Urusan Industri Digital dan Inovasi Christophe Sirouk. Masih disaksikan oleh kedua pemimpin Indonesia dan Prancis. Kerjasama riset ilmiah, teknologi dan inovasi oleh Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Bapak Muhammad Nasir dan Menteri Industri, Digitalisasi dan Inovasi Bapak Christophe Sirouk. Ya, ini di bidang ketiga, di bidang riset dan ilmiah, penandatanganan kesepakatan kerjasama di bidang riset dan ilmiah yang akan ditandatangani oleh Menteri Ristek dan Dikti Republik Indonesia Profesor Muhammad Nasir dengan lagi-lagi Menteri Muda Urusan Industri Digital dan Inovasi Prancis Christophe Sirouk. Ini penandatanganan ketiga setelah pertahanan, kemudian dilanjutkan dengan pembangunan perkotaan berkelanjutan, dan yang ketiga mengenai pendidikan serta riset ilmiah yang kali ini ditandatangani oleh Menteri Ristek dan Dikti atau Menteri Riset dan Teknologi serta Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Profesor Muhammad Nasir dengan Menteri Muda Urusan Industri Digital dan Inovasi Prancis Christophe Sirouk yang masih tetap didampingi atau disaksikan oleh Presiden François Hollande dan Presiden Joko Widodo. Perjanjian Pengaturan Kemitraan Air Korea Perancis Indonesia Nusantara oleh Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Bapak Muhammad Nasir dan Menteri Industri, Digitalisasi dan Inovasi Bapak Christophe Sirouk. Signature d'un accord de coopération en matière de recherche, d'innovation et d'enseignement supérieur dans le cadre du Kembali programme ini Hyper-Curiosity. dilakukan penandatanganan di sektor lainnya rupanya. Tadi kalau kita bicara mengenai penandatanganan kerjasama di bidang riset ilmiah, kali ini penandatanganan kerjasama di bidang pendidikan tinggi. Dalam hal ini kerjasama pendidikan tinggi serupa universitas di Indonesia dan Perancis yang kembali ditandatangani oleh Menteri Ristek dan Pendidikan Tinggi Profesor Muhammad Nasir dengan Menteri Muda Urusan Industri Digital dan Inovasi Prancis Christophe Sirouk. Ini penandatanganan keempat dari 7 kesepakatan atau beberapa kesepakatan yang nanti kita akan saksikan akan ditandatangani antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Prancis. Bersalaman dengan dua pemimpin negara, Presiden François Hollande dengan Presiden Joko Widodo yang menyaksikan Memorandum saling keempat pengertian penandatanganan. tentang kerjasama di bidang pariwisata oleh Menteri Pariwisata Bapak Arif Yahya dan Menteri Industri, Digitalisasi dan Inovasi Bapak Christophe Sirouk. Kali ini Signature d'un protocole d'accord penandatanganan Memorandum of Understanding atau MOU di bidang pariwisata yang akan dilakukan oleh Menteri Pariwisata Arif Yahya dengan Menteri Muda Urusan Industri Digital dan Inovasi Prancis Christophe Sirouk. Ini adalah penandatanganan perjanjian atau kesepakatan MOU kelima yang ditandatangani pada pagi hari ini setelah pertahanan, kemudian pembangunan perkotaan berkelanjutan, kemudian ada juga tentang riset dan riset ilmiah serta pendidikan tinggi. Ini adalah penandatanganan kelima kerjasama atau MOU kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Prancis di bidang pariwisata yang ditandatangani oleh Christophe Sirouk dan Menteri Pariwisata Arif Yahya.
Excellencies, ladies and gentlemen, the President of the Republic of Indonesia and the President of the French Republic will now proceed to holding room for preparation of press statement. Ya, itu tadi ada 5 penandatanganan kesepakatan atau MOU antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Perancis. Kita menyaksikan Presiden François Hollande dan Presiden Joko Widodo meninggalkan ruangan di Istana Merdeka ini untuk menuju ruangan lainnya, dan pihak Istana Kepresidenan seperti Anda bisa saksikan saat ini tengah mempersiapkan jumpa pers yang akan dilangsungkan di Istana Merdeka di kompleks Istana Kepresidenan. Setelah tadi sudah ditandatangani ada 5 kesepakatan di bidang pertahanan, kemudian di bidang pembangunan perkotaan, kemudian ada juga di bidang riset ilmiah, di bidang pendidikan tinggi, dan di bidang pariwisata. Presiden Joko Widodo dengan Presiden François Hollande tengah meninggalkan ruangan, salah satu ruangan ini di Istana Merdeka untuk menuju ruangan lainnya, dan sesaat lagi kita akan mendengarkan sama-sama bagaimana konferensi pers antara yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dengan Presiden François Hollande terkait dengan kunjungan bilateral Presiden Hollande ke Indonesia dan juga mungkin kesepakatan yang telah dicapai dalam pertemuan bilateral pada hari ini. Seperti kita bisa saksikan, memang Indonesia menjadi salah satu negara yang dikunjungi dalam rangkaian tur lawatannya ke Asia Tenggara. Setelah berkunjung ke Malaysia, kemudian Presiden François Hollande juga berkunjung ke Singapura dan melanjutkan kunjungannya ke Indonesia pada hari ini. Kunjungannya memang relatif singkat jika dibandingkan dengan kunjungan terakhir pemimpin negara lain yang berkunjung ke Indonesia, yaitu Raja Salman dari Arab Saudi yang berkunjung selama beberapa hari, bahkan menyempatkan diri untuk berlibur di Bali selama 8 hari. Kunjungan Presiden François Hollande ini terbilang sangat singkat. Ya, kami masih menantikan bagaimana press conference atau jumpa pers yang sesaat lagi nampaknya akan dilangsungkan di Istana Merdeka. Mungkin press conference ini akan menjelaskan bagaimana kesepakatan-kesepakatan yang telah dicapai antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Perancis, yang nantinya mungkin press conference ini akan dilakukan oleh Presiden Indonesia Joko Widodo dengan Presiden Perancis François Hollande. Seperti tadi sudah Anda saksikan, ada 5 kesepakatan kerjasama antara pemerintah Perancis dengan pemerintah Indonesia. Yang pertama di bidang pertahanan, yang kedua di bidang pembangunan perkotaan berkelanjutan, yang ketiga di bidang pendidikan tinggi, kemudian ada juga di bidang riset ilmiah, dan yang terakhir disampaikan atau disepakati kerjasama antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Perancis di bidang pariwisata. Seperti Anda bisa saksikan tadi, beberapa atau 5 penandatanganan kesepakatan MOU antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Perancis sendiri dilakukan oleh 5 orang menteri dari Indonesia. Di bidang pertahanan dilakukan oleh Menteri Pertahanan Republik Indonesia Ria Mizat Riyakudu, kemudian di bidang pembangunan perkotaan berkelanjutan dilakukan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono, kemudian penandatanganan kerjasama di bidang riset ilmiah ditandatangani oleh Menteri Riset dan Ristek dan Dikti atau Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Profesor Muhammad Nasir, kemudian kerjasama di bidang pendidikan tinggi juga dilakukan oleh Profesor Muhammad Nasir, dan yang terakhir perjanjian di bidang pariwisata dilakukan atau ditandatangani oleh Menteri Pariwisata Arief Yahya. Dan kita akan saksikan jumpa pers yang akan dilakukan atau akan dibacakan oleh Presiden Joko Widodo dengan Presiden François Hollande. Yang mulia Presiden Perancis François Hollande, merupakan kehormatan bagi Indonesia untuk menerima
kunjungan Yang Mulia Presiden Prancis. Kunjungan ini merupakan kunjungan yang bersejarah. Setelah hampir 31 tahun tidak pernah ada kunjungan seorang Presiden Prancis ke Indonesia. Baru saja saya telah melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Hollande dan kami sepakat untuk memperkuat komitmen kedua negara dalam meningkatkan hubungan baik. Indonesia dan Perancis memiliki hubungan kerjasama strategis yang sangat baik, termasuk di bidang ekonomi. Dan saya menghargai kunjungan Presiden Hollande kali ini disertai sekitar 40 pengusaha. Dan saya menyambut baik komitmen baru investasi pengusaha Perancis sekitar 2,6 miliar US dollar untuk meningkatkan kerjasama di bidang energi, di bidang infrastruktur, dan di bidang retail. Indonesia menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Perancis yang telah membantu melawan tindakan diskriminatif terhadap produk kelapa sawit Indonesia. Dan saya telah jelaskan bahwa isu sustainability bagi kelapa sawit merupakan prioritas bagi Indonesia. Indonesia juga menyampaikan usulan agar pola kerjasama yang sudah terjalin untuk produk kayu melalui lisensi FLEGT juga dapat dilakukan untuk produk kelapa sawit Indonesia. Saya juga menyambut baik fokus baru dalam hubungan bilateral, yaitu kerjasama maritim dan kerjasama di bidang ekonomi kreatif. Indonesia telah meminta kerjasama dalam memerangi EU fishing, termasuk menjadikan EU fishing sebagai transnational organized crime. Di bidang ekonomi kreatif, kerjasama di bidang sinematografis, perfilman, fashion, dan ekonomi digital akan terus dikembangkan. Selain kerjasama bilateral, Indonesia dan Perancis juga melakukan kerjasama yang sangat erat di berbagai isu internasional, antara lain isu kemerdekaan Palestina, pasukan perdamaian dunia, dan melawan ekstremisme dan terorisme. Kedua negara sepakat untuk terus memperjuangkan tercapainya perdamaian Palestina-Israel melalui konsep two-state solution, dan sebagai salah satu negara penyumbang terbanyak pasukan perdamaian dunia, maka Indonesia Perancis sepakat untuk meningkatkan kerjasama, termasuk peningkatan kapasitas bahasa Perancis bagi pasukan Indonesia. Indonesia dan Perancis juga sepakat mengenai pentingnya penyebaran nilai-nilai toleransi dan menghilangkan xenofobia sebagai bagian upaya memberantas ekstremisme dan terorisme. Saya menyambut baik ditandatanganinya 5 MOU kerjasama, yaitu di bidang pembangunan urban berkelanjutan, di bidang pariwisata, di bidang pertahanan, dan di bidang ilmu pengetahuan dan penelitian, serta pertukaran tenaga peneliti. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya mengundang dengan hormat Yang Mulia Presiden Hollande untuk menyampaikan pandangannya. Terima kasih. Je remercie le président Joko Widodo pour son invitation ici. C'est en effet la première fois depuis plus de 30 ans qu'un président de la République française vient en visite ici en Indonésie. C'est un honneur et c'est aussi une responsabilité parce que nos deux pays, l'Indonésie et la France, sont des puissances dans leurs régions respectives, sont des démocraties et entendent jouer un rôle à l'échelle du monde. Et c'est pourquoi nous partageons un grand nombre de principes pour la stabilité et la sécurité et l'avenir de la planète. Nous sommes l'un et l'autre membres du G20, nous agissons dans les instances internationales et l'Indonésie prend sa part dans les opérations de maintien de la paix. J'y suis particulièrement sensible puisqu'il y a des soldats indonésiens, notamment au Liban, dans le cadre de la FINUL. C'est dire si l'Indonésie a pris conscience que la sécurité était un élément planétaire,
et qu'elle ne pouvait pas se réduire à telle ou telle région. Nous avons aussi des visions communes sur la solution qu'il convient de donner à des conflits par la négociation, par le dialogue, et notamment au Proche-Orient. Mais nous avons, l'Indonésie et la France, un partenariat stratégique depuis 2011 que nous voulons encore amplifier, stimuler, et c'est ce que nous avons décidé aujourd'hui à travers un grand nombre d'accords sur l'exploitation qui doit être maîtrisée de la ressource halieutique, des pêches, sur les énergies marines, sur le développement d'une agriculture durable, sur les infrastructures, les transports et également tout ce qui est énergie renouvelable. Nous avons aussi défini une démarche commune concernant l'huile de palme, parce que nous savons ce que cette production représente ici en Indonésie. J'étais également en Malaisie, c'est une part très importante de l'activité agricole qui est consacrée à cette production d'huile de palme. Chacun est bien conscient que nous devons respecter des règles environnementales et c'est la raison pour laquelle la France soutient le processus qui consistera à la certification de ces productions à l'échelle européenne, comme il a été fait d'ailleurs pour le bois tropical à votre initiative. Et je pense que ce que nous venons de convenir entre nos deux pays sera la règle pour l'Union européenne, avec le souci de donner aux consommateurs la meilleure production et pour les producteurs les garanties qu'il y aura bien ce débouché. Nous avons aussi, avec le Président, mis dans notre partenariat stratégique d'autres éléments que ceux qui pouvaient jusqu'à présent être contenus. D'abord, une commune préoccupation pour les questions de défense, parce que nous savons bien que des pays comme les nôtres, dans une région comme celle-là, doivent disposer d'une autonomie stratégique, doivent disposer des équipements, des matériels, des personnels pour les servir. Et entre la France et l'Indonésie, il y a cette coopération qui va encore s'intensifier. Nous avons aussi, dans un tout autre domaine, mais qui est aussi celui de l'indépendance, convenu de promouvoir les industries créatives, c'est-à-dire le cinéma, mais aussi le design, les jeux vidéo. Pourquoi ? Parce que d'abord, c'est un élément essentiel de la vie de nos concitoyens, mais parce que nous devons avoir notre propre capacité de production. Nous devons développer nos propres créations et éviter l'uniformité, garder ce qui fait notre spécificité, notre richesse, notre diversité. Et là encore, nous allons pouvoir coopérer. Enfin, je n'apprendrai rien à personne. L'Indonésie est un archipel qui compte des milliers d'îles. Et donc, nous avons toute raison de développer encore les moyens de transport. Vous avez fait confiance à Airbus et à des compagnies qui travaillent avec la France, qui achètent des avions français. Et nous voulons participer de ce développement qui a des conséquences aussi pour le tourisme. Mais nous voulons également, l'Agence française de développement apportera ses prêts, développer les ports, les infrastructures dans les îles de l'archipel indonésien. Un dernier mot. L'Indonésie est le pays qui compte le plus de musulmans au monde. Et l'Indonésie a développé un modèle de tolérance, d'ouverture, qui est un exemple, avec une neutralité religieuse et une liberté donnée, et nous devons là aussi nous en inspirer. La France a un autre modèle qui est celui de la laïcité, mais qui part du même principe, qui est de la liberté religieuse à condition que les règles communes soient respectées. Et donc c'est à travers cette conception de l'islam qui est la vôtre que nous devons être clairs sur la manière de vivre ensemble, être fermes aussi dans la lutte contre le terrorisme, contre la radicalisation, et en même temps éviter toute stigmatisation, toute mise en cause d'une religion. Et là aussi, c'était le sens que je voulais donner ici à ma visite, et en étant très heureux d'avoir mis un terme à une parenthèse qui avait duré 30 ans. Merci.
The President of the Republic of Indonesia and the President of the French Republic, followed by members of the official delegation from both countries, will now leave Merdeka Palace for State Palace. Itu tadi keterangan yang baru saja diberikan oleh Presiden Joko Widodo dan Presiden Prancis François Hollande. Ada 5 kerjasama yang kemudian ditandatangani dalam pertemuan bilateral kali ini. Pertama di bidang pertahanan, ada juga di bidang pembangunan perkotaan berkelanjutan, ada juga di bidang pendidikan tinggi, ada juga di bidang riset dan ilmiah seperti pertukaran peneliti, dan juga di bidang pariwisata. Tadi Presiden Joko Widodo dalam keterangannya juga mengapresiasi selain kedatangan Presiden Hollande ke Indonesia, Presiden Joko Widodo mengapresiasi juga pemerintah Prancis atau Presiden Hollande kali ini juga membawa puluhan pengusaha yang kemudian telah ditandatangani berbagai kesepakatan di berbagai bidang senilai 2,6 miliar dolar Amerika Serikat. Kemudian juga Presiden Joko Widodo mengapresiasi bahwa Prancis sendiri berkomitmen untuk menghentikan diskriminasi kepada produk andalan Indonesia yaitu kelapa sawit, dan juga berkomitmen kedua negara untuk memerangi illegal fishing. Kemudian Presiden Joko Widodo dan Presiden François Hollande juga melakukan pertemuan lagi di sini dengan kesepakatan-kesepakatan di bidang industri, kreatif, dan digital, kerjasama di bidang luar negeri seperti pasukan perdamaian, dan juga sama-sama memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Itu tadi pernyataan yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo dan Presiden Prancis François Hollande.